Taznim mana? Taznim dah pergi Pulau Pinang cari mamu. Roti canai yang terbang tak apa, jangan mamu yang terbang. Okey, itu kalau anda nak tahu sebenarnya roti canai sudah pun diwartakan sebagai warisan Malaysia ataupun warisan kebangsaan. Makanan, kraft, bahasa, muzik, cerita dan macam-macam lagi adalah antara elemen dalam warisan tidak ketara. Saya bersama dengan Encik Khalid Said Ali, itu pengarah warisan tidak ketara Jabatan Warisan Negara. Betul roti canai sudah diwartakan sebagai Memang warisan? Betul. Ya. Apa lagi elemen-elemen dalam warisan tidak ketara mungkin secara ringkas? Okey, dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 sebenarnya kita memberi pengiktirafan, memberikan implikasi perundangan terhadap semua warisan di Malaysia yang diiktiraf, sama ada warisan ketara maupun warisan tidak ketara. So roti canai, teh tarik, semua telah nasi lemak, pisang, ya, dan makanan-makanan tradisional yang ada, kuih muih yang ada, kebanyakan banyak, lebih kurang senarai kita ada lebih kurang 200 lebih, telah pun kita wartakan dan diiktiraf sebagai warisan Malaysia. Itu hanya makanan saja. Makanan untuk kategori saja. lain, contoh kategori lain craft. kita ada beberapa domain di bawah warisan tidak ketara. Seperti seni persembahan, dondang sayang, mak yong memang semestinya bukan saja sebagai warisan Malaysia, tetapi juga telah diiktiraf sebagai warisan dunia. Ya, telah diberi pengiktirafan oleh UNESCO. Dan kita ada juga tarian, pelbagai tarian yang ada. Kita ada syair, bahasa Melayu, tulisan Jawi. Semuanya itu adalah elemen-elemen yang telah pun diwartakan dan diiktiraf sebagai warisan negara kita. Secara generalnya mungkin tradisi dan juga budaya itu semua tergolong dalam elemen warisan tidak ketara. Dia ada bahasa dan persuratan, seni persembahan, kita ada budaya dan adat, ini yang banyak sekali, dan kita ada kraft, ya, seperti corak-corak batik yang ada, yang telah dikumpulkan selama ini. Ini juga merupakan kraft batik, songket, semuanya adalah warisan kebangsaan kita. Seperti yang kita paparkan ketika ini adalah antara mak yong dan sebagainya, persembahan yang sudah pun diwatakan sebagai warisan tidak ketara. Ini bagaimana proses itu berlaku sebelum mendapat taraf? Okey, di bawah akta kita sebenarnya sesiapa sahaja boleh mencalonkan. Ya. Siapa saja boleh mencalonkan dengan mengisi borang yang boleh dicapai di laman sesawang Jabatan Warisan Negara. Prosesnya sangat mudah. Hanya memberikan namanya dan memberikan justifikasi. Kalau pencalon tersebut tahu apa manfaat warisan tidak ketara tersebut yang difikirkan dapat dijustifikasikan sebagai warisan negara. Kalau tidak, hanya tuliskan nama, siapa nama orang yang nak mencalonkan tersebut, dan kita akan membuat penyelidikan lanjut untuk melihat sama ada warisan ataupun elemen yang dicalonkan tersebut mencapai kriteria yang ada. Itu ianya berhubung dengan sejarah Malaysia, ianya sangat rapat dengan budaya dan adat kita. Sama ada masyarakat setempat, tak kira kaum, ya, asalkan ianya adalah bermain dalam lingkungan Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi kita akan lihat signifikasi tersebut dan kita akan bentangkan penyelidikan tersebut dalam satu jawatan kuasa yang kita panggil jawatan kuasa pakar. Kita ada beberapa jawatan kuasa pakar mengikut domain yang ada. Seni persembahan kita ada jawatan kuasa pakar. Makanan kita ada jawatan kuasa pakar. Jadi jawatan kuasa pakar yang akan menilai. Setelah menilai perkara ini, elemen tersebut akan diangkat kepada Pesuruhjaya Warisan. Dan Pesuruhjaya Warisan yang akan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju bahawa elemen-elemen tersebut diangkat sebagai warisan kita. Dan proses itu masih lagi berjalan, masih lagi banyak kajian tentang warisan tidak ketara ini yang masih lagi dalam proses penilaian itu. Masih ada. Itu kajiannya. Tetapi yang perlu kita fokuskan juga adalah dari segi pengekalan warisan itu. Itu juga peranan yang dimainkan oleh Jabatan Warisan Negara. Pengekalan ini suatu sebenarnya isu juga, bukan sahaja warisan tidak ketara tetapi juga warisan ketara. Sejauh mana masyarakat kita menyelami, menyedari, mengkagumi warisan kita dan cuba mengekalkan warisan. Sebab warisan apabila dia hilang,
tidak ada gantinya lagi. Ya, betul. Ya, dia tidak boleh digantikan dalam perkara lain. Itu sebab elemen penting ialah authenticity dia. Ya, itu yang akan menilai integriti sesuatu warisan. Kebanggaan kita terhadap warisan kita. Dengan ada warisan kita, kita dapat imbas kembali identiti kita siapa. Betul. Ya, sebagai suatu masyarakat yang sangat besar di Malaysia. So untuk tujuan itu sebenarnya kita juga cuba untuk mendapatkan pengiktirafan dunia. Ya. Dan di bawah Convention 2003 iaitu satu convention di bawah UNESCO untuk melindungi warisan tidak ketara. Dan Malaysia telah pun meratifikasi convention tersebut pada tahun 2013, ya. Dan sejak itu 2013 kita menyenaraikan elemen-elemen yang boleh kita angkat, bukan saja diiktiraf di Malaysia, tapi kita nak memberitahu dunia bahawa ini juga adalah warisan dunia. Ya. Dan untuk tujuan itu sebenarnya sebagai salah satu prasyarat, kita perlu mengadakan satu bengkel yang kita panggil dia capacity building workshop. Ya. Dan bengkel ini telah kita laksanakan modul 1 dan modul 2 di Melaka pada tahun 2016. Dan kali ini kita akan mengadakan bengkel tersebut di Terengganu pada 19 hingga 26 hari bulan bulan Mac, ya, untuk modul 3 dan modul 4. Ini yang akan berlangsung di Ya, Kuala Terengganu nanti 19 hingga 26 Mac. Siapa yang akan menjadi peserta kepada bengkel ini? Ya, menarik tu. Ya. Peserta bengkel ni adalah peserta bengkel daripada modul pertama dan modul kedua. Oh, jadi ada kesinambungan. Kesinambungan. Kita dah latih, ya, sebab mereka juga akan datang, akan menjadi facilitator untuk masyarakat keseluruhannya. Sebab kita tahu warisan ini adalah segar dalam masyarakat. Penggiat utama warisan tidak ketara ini adalah masyarakat itu sendiri. Penggiat-penggiat seni itu sendiri. So bagaimana kaedah untuk menjaga, iaitu memelihara, menginventari, mendapat pengiktirafan, perlu menggunakan SOP ataupun satu standard operation procedure yang telah dirangka oleh Sekretariat Convention 2003. Jadi kita menggunakan model ataupun metodologi yang sama untuk kita hidangkan kepada masyarakat ikut model ini supaya apa sahaja yang kita buat untuk menyelamatkan warisan kita sama metod yang digunakan oleh negara-negara maju, negara-negara lain di dunia. So itu matlamat kita. So lebih kurang dalam 33 orang peserta akan mengambil bahagian. Kebanyakan mereka adalah peserta yang seperti saya bagi tahu daripada modul 1 dan modul 2. Selain daripada itu kita akan melibatkan penggiat-penggiat warisan tidak ketara di negeri Terengganu khususnya untuk sama-sama menyertai bengkel ini. Ya. Dan bengkel ni akan dua fasilitator kita datangkan daripada atas nasihat UNESCO Bangkok yang diiktiraf oleh UNESCO, seorang daripada India iaitu Profesor Sajida dan seorang lagi daripada Profesor Sajida daripada Pakistan dan Mr. Rahul daripada India. So dua fasilitator ini akan membantu Malaysia untuk melengkapkan modul 3 dan modul 4. Ya. Modul 3 ini adalah mengenai bagaimana kita nak tahu pemeliharaan, apa teknik pemeliharaan. Dan modul 4 yang penting ialah bagaimana untuk mengisi borang pencalonan untuk diiktiraf di peringkat dunia UNESCO. Dan juga bagaimana untuk mendapat bantuan antarabangsa. So dua modul ni perlu kita lengkapkan. Jadi peserta-peserta yang 33 orang inilah yang akan menjadi penggiat dan juga input yang diperoleh daripada seminar ini yang akan diperkembangkan di peringkat masyarakatnya. Betul. Nanti. Kebanyakan mereka peserta-peserta ini adalah pakar-pakar di bawah Jabatan Warisan ataupun yang dilantik ataupun dikenal pasti. Kebanyakan peserta ini adalah agensi-agensi yang ada kaitan dengan warisan. Ya, selain Jabatan Warisan Negara, pegawai Jabatan Warisan Negara, kita datangkan juga pensyarah daripada universiti, universiti tempatan yang banyak buat kajian, mengenai warisan. Selain daripada itu, kita ada daripada Kraft Tangan Malaysia, kita ada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan JKKN, kita ada daripada Perpustakaan Negara, ya. Dan juga kita ada wakil daripada Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran. Ya, kita ada wakil juga. Dan juga agensi di bawah negeri.
termasuk Jabatan Muzium Malaysia, Muzium Negeri Terengganu dan lain-lain NGOs, penggiat-penggiat, practitioners kita panggil dalam bidang warisan tidak ketara. Mereka ini yang kita cuba asuh, dan akan datang masyarakat, mana-mana kumpulan apabila nak mengekalkan warisan tidak ketara mereka, maka 33 orang ini merupakan tenaga yang akan membantu masyarakat. Itu yang kita harapkan, kerana apa input yang dihasilkan oleh seminar ini nanti akan dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat. Itu yang penting sebenarnya, dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk seminar ini nanti. 3 dan 4 itu sudah lengkap. Dah lengkap dah. Sudah lengkap. 4 modul. Baik, terima kasih kepada Encik Khalid Said Ali, Pengarah Warisan Tidak Ketara Jabatan Warisan Negara. Itu mengenai warisan tidak ketara. Selamat